Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 Februari 2023 bersama saya, Pia Nadia. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin mengecam kerajaan yang didakwa menggunakan agensi kerajaan untuk membunuh kredibiliti Bersatu serta PN. Hamzah dalam satu kenyataan berkata rakyat sedar tentang strategi jelek pentadbiran semasa untuk mengalihkan perhatian dari kelemahan, kegagalan dan nepotisme. Bagaimanapun, Hamzah menyatakan komitmen Bersatu untuk memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sebelum ini mengesahkan bahawa akaun Bersatu dibekukan untuk siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Pendedahan itu berlaku hanya sehari selepas Bersatu mengisytiharkan akaun 2020 dan 2021 dalam usaha untuk menentang dakwaan rasuah. Pada mulanya dipercayai pembekuan itu berkaitan siasatan terhadap dana kerajaan berjumlah RM92.5 bilion yang didakwa diselewengkan. Bagaimanapun, sumber SPRM mendakwa pembekuan akaun itu adalah atas dakwaan Bersatu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor yang menerima pelbagai projek semasa parti itu mentadbir kerajaan. Menurut sumber itu, jumlah sumbangan disyaki lebih 300 juta dan baki dalam dua akaun bank Bersatu ketika ini adalah sekitar 40 juta ringgit. Menurut sumber itu, jumlah sumbangan disyaki lebih 300 juta ringgit dan baki dalam dua akaun bank Bersatu ketika ini adalah sekitar 40 juta ringgit. Sementara itu, Bersatu akan menulis surat kepada SPRM bagi memohon pembatalan perintah pembekuan akaun banknya. Presiden parti itu Muhyiddin Yassin sekali lagi menafikan menerima sebarang wang daripada dana pakej rangsangan ekonomi seperti yang didakwa. Dan saya percaya siasatan SPRM yang dijalankan secara profesional akan membersihkan nama Bersatu. Dan justru Bersatu telah pun menulis ataupun kita akan hantar surat hari ini kepada pihak SPRM supaya perintah pembekuan akaun Bersatu ini dapat dibatalkan. Mana bila dah beku akaun, kami sebagai pertubuhan politik yang penting dan besar ni tak ada duit lah. Nak membayar gaji pentadbiran bukan saja untuk sebulan, untuk sepanjang masa. Kalau dia sekarang ni dikatakan beku untuk 3 bulan. 3 bulan bersusah. Kalau pegawai saya tak ada gaji, nak maintain pejabat tak boleh, nak bayar sewa tak ada. Itu membawa kesan pada kelicinan pentadbiran parti. Menjawab tuduhan pembangkang, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan bahawa kerajaan menggunakan SPRM sebagai alat politik untuk menentang Bersatu. Bercakap pada sidang media hari ini, Anwar menegaskan badan anti rasuah itu bebas menjalankan tugas mereka. Badan-badan siasatan penguasaan dan badan kehakiman kekal bebas. Jadi adalah tidak bertanggungjawab bagi tokoh-tokoh parti politik pembangkang yang dalam proses siasatan membuat tomahan tentang campur tangan dari pihak kerajaan perpaduan. Kita tidak mengulangi sikap menekan seperti yang dilakukan dulu. Kita tidak menggunakan badan-badan ini. Sementara itu, Anwar berkata terdapat dua faktor yang menyebabkan SPRM menyiasat Bersatu. Pertama, katanya laporan dibuat kepada polis dan SPRM mengenai penggunaan dana Bersatu. Kedua, tambah Anwar, semasa menjalankan tugas Menteri Kewangan, dia mendapati ada projek yang melibatkan perbelanjaan tinggi dijalankan tanpa proses tender. Menurut Anwar lagi, siasatan SPRM mendapati Bersatu mempunyai lebih 300 juta ringgit dalam akaunnya. Tambahnya lagi, jika pemimpin Bersatu bersih seperti yang didakwa, parti itu sepatutnya menjelaskan kepada SPRM bagaimana parti itu boleh mengumpul sejumlah besar wang dalam akaun dalam tempoh singkat. Anwar sepanjang sidang media itu menegaskan pentadbirannya sekarang tidak terlibat dalam operasi SPRM. Dalam perkembangan yang sama, Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syahari mengalu-alukan SPRM untuk menyiasat akaun PAS. Menurut Fadli, dia tidak mempunyai sebarang halangan dengan langkah itu susulan terdapat gesaan pelbagai pihak selepas akaun Bersatu dibeku. Dalam satu kenyataan, Fadli membalas gesaan Hisham Jalil dengan menyindir supaya turut menyiasat Ketua Penerangan UMNO itu yang mengutip derma PRU masuk ke akaun peribadi. Semalam, NST melaporkan Hisham yang juga ahli MKT UMNO menggesa SPRM turut menyiasat akaun PAS untuk mengetahui sumber dana parti itu.
Isham berkata tindakan SPRM bukan satu perkara yang mengejutkan kerana UMNO juga pernah berdepan dengan pengalaman yang sama selepas PRU 14. Terdahulu, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin menyelar kerajaan menggunakan SPRM sebagai alat untuk membunuh kredibiliti Bersatu serta PN. Hamzah mendakwa rakyat sedar tentang strategik jelek pentadbiran semasa untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada kelemahan, kegagalan dan nepotisme. Selasa lalu, Bersatu mendedahkan akaun terauditnya untuk mengukuhkan lagi penafian mereka daripada sebarang salah laku. Berita seterusnya, SPRM telah mengenal pasti 90 individu yang didakwa menerima wang tunai di Terengganu untuk mengundi sebuah parti politik pada PRU 15. Menurut sumber agensi itu, ia sebahagian siasatan berhubung video tular orang ramai di hadapan sebuah bangunan kononnya mengutip bayaran untuk mengundi. Menurut Malaysia Kini yang memetik sumber yang rapat dengan siasatan, setakat ini SPRM telah berjaya menjejaki hampir separuh daripada 90 individu itu dan telah dipanggil memberi kenyataan. Tambahnya, SPRM berjaya mengenal pasti penerima wang tunai daripada dokumen yang dirampas semasa siasatan. Dokumen ini termasuk dokumen yang perlu ditandatangani oleh penerima apabila mereka ingin mengutip wang selain perlu mengangkat sumpah. Selepas berakhirnya PRU 15 pada November lalu, timbul dakwaan di media sosial bahawa PAS telah memberi wang kepada pengundi. Pengarah Pilihan Raya PAS Muhammad Sanusi Makno bagaimanapun menafikan perkara itu dengan mendakwa ia fitnah untuk memburukkan PAS. Pada Januari lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mempertahankan tindakan mengagihkan wang tunai kepada pengundi. Hadi dilaporkan memberitahu media di Terengganu bahawa peraturan sedia ada hanya melarang calon yang bertanding dan wakil mereka daripada memberi wang tunai kepada pengundi, tetapi tidak menyekat orang ramai daripada sedekah. Selepas pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kecoh, hari ini heboh lagi mengenai insiden serupa yang melibatkan seorang lagi pemimpin PKR. Kali ini, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul didakwa telah melantik anaknya sebagai pegawai tugas-tugas khas di pejabatnya. Antara yang pertama membangkitkan isu itu ialah ahli Bersatu Badrul Hisham Shaharin yang memuat naik ciapan di Twitter sambil mempersoalkan tindakan Johari mengenai pelantikan tersebut. Badrul Hisham atau dikenali sebagai Cikgu Bad mendakwa bahawa nama penuh anak Johari, Muhammad Iqbal, telah dipindah dalam direktori kaki tangan dalam talian parlimen dengan nama bapanya dipadamkan. Ini kononnya menurut Badrul untuk menutup kemungkinan hubungan keluarga Iqbal dengan speaker. Badrul juga melampirkan tangkapan skrin yang menunjukkan percanggahan antara direktori parlimen dan halaman daripada carian Google. Malaysia Kini masih dalam usaha untuk memastikan sama ada Iqbal yang disenaraikan sebagai pegawai Johari itu adalah anaknya atau sebaliknya. Percubaan untuk mendapatkan komen daripada Johari tidak berjaya. Malaysia Kini juga telah menghubungi Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazli untuk mendapatkan ulasannya. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Enadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.